Okey, Assalamualaikum geng. Ni aku nak buat video unbox Xiaomi 12 Pro ni. Lepas tu aku nak ajarlah macam mana, apa yang anda perlu buat kalau anda beli phone Xiaomi China set yang menggunakan China ROM. Okey ya. Kita unbox dulu. Sekarang ni Xiaomi punya phone dia dah siap ada tab ni tau. Ada tab ni. Ni aku beli daripada Fastech Lim. Xiaomi 12 Pro warna purple 12256. Sekarang Xiaomi punya phone dia ada macam tab untuk pull tab ni tau. Pull tab ni. Dalam video aku sebelum ni aku kan selalu aku buat pisau aku lalu tepi ni kan. Tapi sekarang ni kalau masa dah ada pull tab ni, kalau kau buat macam tu nanti dia akan jadi tak cantik. Dia akan jadi tak cantik. Jadi tak boleh lah buat macam tu. Jadi kita pull je lah tab ni. Pull tab ni untuk koyakkan dia. Itu gunanya yang benda lah ni. Aku perasan telefon Xiaomi yang baru-baru semua ada benda lah ni. Jadi kita tengok apa dalam. Ini nak ajar lah macam mana kalau beli Xiaomi phone China set yang datang dengan China ROM. Apa yang perlu anda buat, yang perkara common lah yang anda kena buat. Macam mana nak install Play Store. Itulah sebab ramai yang bertanya. Padahal benda tu simple je. Benda tu simple je nak buat, tapi setengah ialah kita knowledge kita kan berbeza. Ada yang pandai bab ni, ada yang tak pandai. Jadi kadang-kadang kalau yang tak pandai tu kita explain macam mana pun dia tak akan fahamnya. Jadi biar baik buat video macam ni. Jadi untuk reference korang akan datang kalau beli China set, macam mana nak buat sendiri tau. Macam mana nak buat sendiri. Benda ni senang je, simple je. Lagi satu kalau pakai China ROM ni, China ROM okey sebenarnya. Memang lagi okey daripada global ROM. Tinggalkan adalah benda-benda yang buatkan kita tak gemar lah. Sebab ROM tu untuk digunakan dekat China kan. Jadi adalah yang benda yang tak ngam lah untuk kita gunakan luar daripada China. Okey. Ini je lah yang ada daripada dalam kotak. Jadi buka ni dulu. Warna purple. Purple dia tak gelap sangat purple ni. Purple tak tu sangat lah. Tapi dia macam matte finish tau. Dia macam bukan fingerprint magnet. Dia macam fingerprint kau tak lekat. Lagi satu, aku selalu kalau beli, kadang-kadang dia orang ni takut nak buka benda lah ni. Sekejap ni kasih tutup cantik-cantik. Nanti akan datang nak jual, senang kita tu letakkan dekat dia cantik-cantik. Nak akan datang nak jual, senang lah kita nak tu kan. Jadi yang ini stiker belakang ni, kadang-kadang dia orang takut nak buka ni. Buka je lah. Kau buka je lah. Apa nak takut untuk buka dia. Buka, lepas tu kau dekat je lah dekat sini. Tak mengganggu kecantikan phone tu. Sedap lah feel pegang dia. Best. I like. Okey, sekarang kita letak case. Tengok.
okey lah. Letak case pun dia tak nampak tebal sangat. Okey, ni dah boleh tutup. Okey, ini cara dia Kita on kan dulu. Dia kasi dia on. Okey, dah on. Nampak tak? Okey. Okey, salah satu daripada kelemahan China set ni, dia ada bahasa ni je. Jadi ni bahasa ini saja bahasa. Jadi siapa-siapa yang tak berapa mahir dalam bahasa Inggeris punya setting, susah lah. Jadi kalau yang pandai bahasa Inggeris, memang tak ada masalah lah. Okey, masuk network. Ini akan lama sikit lah Sebab aku nak ajar daripada tu sampailah engkau gunakan telefon tu seperti biasa. Cantik tak gambar? Ini setting biasalah ni. So SIM card. Okey. Ini skip dulu, nanti aku akan masuk Mi account. Kemudian okey, restore tak ada. Fingerprint pun skip. Ini pun skip. Okey, full screen. Okey, shut up. Okey, dah boot dah. Okey, sekarang ni first kali yang anda nak check adalah update. Sebab anda perasan tak, masa review, masa first time orang review phone, setiap kali phone keluar, first time review, reviewer masa dia orang test phone tu, dia kalau dia ada jumpa yang benda yang masalah dekat phone, mesti dia orang sebut okay, maybe fix in the next update. Mungkin update yang akan datang benda tu dah fix lah. Jadi itulah pentingnya first kali kita boot phone, kita check for update, supaya masalah-masalah macam kalau anda takut nak beli phone SD8 series kan, 888 8 Gen 1 ni kan hit. Semua orang duk tanya hit. Masa reviewer asyik cakap hit sebab diorang dapat phone tu first tau. Diorang dapat phone first. Jadi Xiaomi tak ada keluar update, belum release update lagi untuk menangani masalah hit tu. Okey, faham tak? Jadi masa dia orang review, dia orang akan kenalah hit tu. Faham tak? Cuba tengok dalam macam Mi 10 Ultra, Mi 11 Ultra dulu, Mi 11 Pro dulu, baru-baru memang keluar hit. Tapi lepas dah lama pakai, dengan update yang Xiaomi release, dah kurang dah tak ada. Ada yang cakap dah tak ada dah hit dah. Itu yang pentingnya. Lepas kau beli phone, on, check for update first, dan update terus. Okey. Jadi sekarang ni kau tengok phone ni, tengok manufacturing date dia bila. Nampak tak manufacturing date?
Nampak tak? Bulan 12 2021 nampak ni. Nampak tak? Jadi phone ni dia dikilangkan bulan 12 2021. Jadi dia dah ada dalam kotak daripada bulan 12. Jadi memang adalah update yang Xiaomi dah keluar dah. Jadi memang banyaklah bug fixes yang Xiaomi dah keluar untuk model ni. Jadi itu yang pentingnya kita check, kita update dulu. Kita update dulu phone. Jadi kita check for update. Lepas tu kalau nak install Play Store ke apa tu, itu kemudian. Update dulu. Update dulu. Yang penting itu update. Yes, nampak tu ada update, nampak. 1.9 GB lah. 13.028 dah jauh dah. What's new? Tak ada apa new. Okey. Faham Jadi ni sekarang ni aku post ni, aku update dulu, dah update, nanti baru aku ajar lagi cara-cara lain lagi lepas tu apa yang perlu anda buat. Okey. Okey gang. Dah habis update dah. Tapi dalam masa aku update tadi aku charge lah. Jangan kau update dengan bateri kecil pula, bateri sikit pula, kan jam pula tengah update dia padam. Okey, sekarang dah update dah Okey, next step yang kau perlu buat ialah aku selalunya aku akan check display dulu. Aku akan letakkan color scheme ni, aku akan letakkan cool. Sebab baru kita tahu dia warna dia putih. Sebenarnya kadang-kadang kau keluar daripada kotak, kau tengok pasal kuning ni, letak cool. Letak cool. Lepas tu letak advanced setting. Okay, itu memang color dia yang tu lah. Lepas tu kalau kau nak tweak color nak kasih tu pulang pada engkau lah. Tapi itu yang aku buat. Selalu color scheme ni, lepas keluar kotak aku akan letak cool dan aku letak advanced setting. Lagi refresh rate ni nanti aku tweak sendirilah. Lagi satu yang ni pun aku selalu sleep ni selalu dah out of the box dia akan 1 minit. Aku letak 10 minit lah. Lain cara nak install Play Store. Okey. Ni kalau yang tak biasa memang akan pelik sikit lah. Memang nak install Play Store, kau tengok kalau dulu China set, kau nak install Play Store, engkau akan kena install Google Installer. Dalam tu ada macam-macam step. Dia ada install Google Framework lah, apa benda lah, macam-macam. Tapi semenjak tahun 2019 kot, Xiaomi China set dia dah pre-install Google dekat dalam tu. Walaupun Google bukan sebahagian daripada sistem, tapi dia dah pre-install. Framework apa semua dah pre-install lah. Kita tengok manage app, show all apps ni. Jadi apa sistem-sistem yang dalam tu yang sepatutnya dia hide tu dia akan show lah. Yang sepatutnya kau tak sepatutnya tengok, dia akan show lah. Kalau kau show all system ni, hide system services, nanti dia akan hide lah. Kau tengok Google. Ni yang salah satu yang aku tak suka pakai ni. Mungkin kau akan terasa, siapa yang first time memang akan pening kepala lah. Okey. Search Google Tengok ni, dah siap pre-install dekat dalam phone kau. Google Play Services, Google Play Service Updater, Google Service Framework. Kalau dulu kau beli China set, kau kena install ni manually ni. Dia ada satu package installer selalunya. Kalau dulu kalau beli China set, kau kena download package installer tu. Kau kena install package installer. Dalam package installer tu tak silap aku dia ada 5. Dia akan install satu-satu, Google Play Services, Google Service Updater, Google Framework, semua dia akan install. Jadi kadang-kadang benda tu menyusahkan. Tapi semenjak daripada 2019,
2019 ke? Rasanya 2019 lah. Xiaomi dah letakkan semua package tu dekat dalam phone. Dah pre-install dah dalam phone. Jadi engkau nak install Google memang senang dekat China Set untuk phone Xiaomi. Yang phone lain aku tak tahulah. Kau tak perlulah cari package installer apa semua. Kau terus masuk Get Apps ni. Masuk dalam Get Apps ni. Get Apps ni kira macam Play Store lah untuk China punya lah. Okay. Kau search Play Store. Ni pun yang akan memeningkan. Ni untuk peningkan masa ni lah. Nanti kau dah masuk Play Store, kau dah install keyboard, kau dah tak pening kepala dah. Okay. Dekat dalam Get Apps ni kau search Play Store. Sekejap aku type Kau search Play Store. Kau search Play Store. Search. Nanti kau scroll. Kau scroll bawah je akan ada Play Store. Mana dia Play Store? Mana dia? Ni dia. Nampak ni. Google Play. Jadi nampak disebabkan sistem tu dah memang built in dekat dalam, kau tak payah install, kau terus update je. Update nanti dia akan muncul lah dekat dalam kau punya home screen. Ni Google Play. Kau tekan je update. Update. Install. Dah siap. Sekarang ni dalam phone kau dah ada Play Store. Okey. Senang tak? Senang je. Tapi disebabkan orang tak tahu, jadi benda ni dia akan jadi susah lah. Jadi sekarang ni kau dah sekarang ni kerja dah senang lah. Kau tak payahlah nak masuk apa yang dia punya keyboard yang berbahasa Cina tu. Kau terus masuk Play Store. Kau sign in macam biasa. Sekejap aku sign in Kalau kau ada masalah untuk type, kau ambil select yang ni. Ni ada macam dia kan, kalau macam ni kan, kalau ada masalah kalau nak type, dia akan jadi macam dia pilih bahasa ni kan. Kau tekan yang ni. Maksudnya kau pilih keyboard apa yang kau nak jenis. Kau pakai English ni. Baru kau boleh type. Okay. Aku sign in dulu. Okay, sekarang aku dah sign in ke Google Play Store. Jadi kau dah part bila kau dah berjaya sign in ke Google Play Store, kerja kau dah senang. First kali kau type keyboard ataupun apa benda keyboard lah kau nak tu. Sekejap keyboard ni kau install. Untuk menyenangkan kerja kau, first kali kau install keyboard dan kau set dia sebagai dekat mana dia duduk, dekat additional setting, language and input ni kau set dia sebagai manage keyboard, set dia sebagai on kan keyboard ni, on kan. Jadi ini semua ni kau off kan, off.
Jadi sekarang dia akan pakai Gboard saja. Okey. Jadi test. Dia dah keluar Gboard. Jadi sekarang ni dekat Gboard setting ni, kau tekan yang koma ni, kau tekan, dia akan keluar sini. Yang ini text correction ni kau off kan. Kadang-kadang ini yang buatkan kau nak type susah. Untuk capitalize ni semua ni. Jadi kau nak type tak ada masalah lah. Nampak? Okey. Okey, ni sudah dah. Okey, part ni dah. Jadi sekarang ni dah tak ada masalah dah engkau untuk nak type. Sebab masalah sekarang ni kau nak type, dia akan tulis bahasa Cina tu kan. Itu yang masalah. Sekarang ni kau dah set dah sebagai default, Gboard sebagai default. Apa-apa keyboard yang kau nak jumpa dekat Play Store, kau boleh je lah install dan kau add sebagai default. Okay, sekarang ni dah settle. Sekarang ni Play Store dah ada dalam. Jadi kau dah tak ada masalah dah. Kau dah boleh install apa benda yang kau nak. Okay. Next, apa yang kau perlu buat, mana-mana apps yang berbahasa Cina tu yang boleh uninstall, kau uninstall je. Kau tekan, kau uninstall je semua sekali. Install, kasih clear dia sampai dia habis. Kau kasih uninstall je. Jadi ada bahasa macam ni, dalam ni semua ni uninstall terus. Ini memang dia gunakan untuk dekat sana lah. Kalau kita duduk sana, memang berguna benda-benda ni semua. Tapi kita tak duduk sana, memang kita tak pakai lah. Apa-apa kita nak simpan. Yang boleh uninstall tu kau install. Uninstall je yang bahasa-bahasa Cina. Okey, itu nanti aku akan buat lah satu-satu. Yang tak boleh uninstall kau jangan memang tak boleh lah. Sebab dia kalau dia sebagai part of the system, dia akan tak ada lah option untuk uninstall ni. Dia tak ada option untuk uninstall ni. Okey, kalau part of the system, jangan kau uninstall pula, atau kau force uninstall. Kau tu nanti phone kau jadi mengong nanti. Okey. Ini lagi satu masalah yang bawah ni. Kadang-kadang kau tertarik ke atas, dia ada keluar bahasa Cina ni kan. Ni kadang-kadang annoying juga. Kau nak offkan dia, masuk setting, kau pergi dekat home screen. Mana dia home screen ni kot. Okey, ni dia. Swipe up home screen, content center. Jadi kau nak search pun boleh. Jadi nanti kalau kau swipe up, dia akan search lah. Okey, tapi ini kadang-kadang dia akan keluar bahasa Cina juga, nampak tu. Aku tak nak tu. Jadi aku tak nak ganggu. Aku offkan terus. Search ni aku none. Jadi sekarang ni engkau swipe up, dia tak ada function untuk swipe up. Okey. Kalau EU punya ROM ada function, ada extra function swipe up untuk search Google. Itu masa kalau aku pakai EU aku akan gunakan tu. Sebab untuk aku search senang. Aku swipe up, aku nak search Google apa benda, senang. Tapi ni dekat China ROM ni tak boleh. Okey. Jadi sekarang ni itu je lah. Jadi sekarang ni kau nak install. Okey, pasal WhatsApp pula. WhatsApp WhatsApp. Susah lah type dengan kamera ni. WhatsApp ni. Jadi WhatsApp ni ataupun apps yang tak digunakan di channel ni, memang apps tu memang tak compatible dengan China. Memang untuk digunakan pada ROM China memang kalau tak boleh lah. Maksud dia tak compatible ni, ada kadang-kadang setengah-setengah function. Kalau macam WhatsApp ni, kenapa orang pakai China ROM notification tak masuk? Sebab
apps tu memang tak compatible dengan China ROM. Jadi bila anda installkan apps tu, permission semua tu dia tak pandai nak auto permission tau. Ini dekat apps ni, manage app. Jadi bila anda install ni, aku akan hide kan lah sistem-sistem. Bila anda install apps yang tak digunakan di China ataupun di ban di China, bila anda install, dia tak pandai permission ni, dia tak pandai nak auto permission tau. Contoh WhatsApp ni, WhatsApp. Kadang-kadang ada masalah read contact. Itu masalah yang common lah dekat WhatsApp. Kadang-kadang kau dah save kan kontak kau. Sekali kau masuk dekat WhatsApp, nama tu tak appear, jadi nombor je. Itu disebab apa? Sebab bila kau install WhatsApp tu, sebabkan dia tak compatible, dia tak pandai nak read your contact ni. Dia tak pandai. Kalau kau install WhatsApp dekat global ROM, kau install je, dia dengan automatically dia allow semua permission ni yang sepatutnya. Jadi WhatsApp tu tak compatible dengan channel ROM, kau install, dia tak gerti nak allowkan tu. Itu maksud dia tak compatible. Jadi apa yang kau perlu buat, kau tekan, kau ni apa ni, read your contact, kau allow lah. Jadi nanti apa benda yang kau save number orang tu dekat contact, dia akan read lah dekat contact juga. Itu yang nama keluar. Kalau kau tak allow kan ni, dia tak read dekat contact, kau save number orang tu dekat contact, jadi itu yang keluar nombor je, tak keluar nama orang tu. Okay. Jadi kalau pakai China set, kau nak install WhatsApp ataupun apps, mana-mana apps yang tak compatible dengan China ROM tu, kau allow je semua sekali. Semua allow manually. Okay, faham tak? Sebab itulah ada setengah macam orang pakai China set, China ROM, dia komplain, kenapa notification aku WhatsApp, aku kena masuk dulu baru berebut-rebut mesej masuk. Sampai orang marah, aku cakap aku sengaja tak nak respon kat dia punya mesej lah apa semua. Sebab apa? Sebab bila kau install WhatsApp tu, dia tak pandai nak auto, by default dia nak allow semua sekali. Sebab ROM tu tak compatible dengan dia, jadi dia tak tahulah. Faham? Contoh, kalau kau masuk rumah yang memang kau tak biasa, kau tak tahulah mana kau nak pergi. Macam tu juga WhatsApp tu masuk dekat channel ROM, dia tak tahu rumah tu rumah apa ni. Jadi dia tak tahulah. Jadi engkau kena manually allowkan semua. Ini untuk pakai channel ROM lah. Untuk pakai channel ROM, apa yang kau perlu buat lah bila kau dah buka kotak, apa yang kau nak buat. Jadi mana-mana apps yang kau install yang ada masalah, notification ke apa, kau cuba tengok dekat permission tu. Permission kau allowkan. Tapi ada setengah orang, dia lepas allowkan semua tu pun masih juga masalah. Itu tak boleh nak cakap apalah. Ada juga, tapi ada setengah orang okey. Tak ada, aku punya okey pakai China set, semua WhatsApp masuk macam biasa. Tapi ada setengah orang, aku dah allow semua sekali, masih juga masalah. Kita tak boleh nak cakap jugalah. Jadi sekarang ni kau dah boleh pakai dah. Dah tak ada bahasa-bahasa Cina dah. Ni dekat app Vault ni pun dah, mana ada bahasa Cina? Tak ada bahasa Cina. Ni dah tak ada bahasa Cina dah. Dah tak kisahlah. Jadi kadang-kadang kita tertarik ke atas ada keluar bahasa Cina. Kadang-kadang tengok ni, tekan ni ada keluar Cina tak? Kalau kita nak off, kadang-kadang dia akan keluar bahasa Cina. Tu nampak ni. Nampak tak? Ini aku tak tahu macam mana nak hilangkan. Tapi dekat anak aku punya dah tak ada dah. Nampak tu? Ni baru dia keluar off. Ni baru dia keluar off. Kadang-kadang kau nak off, dia akan keluar. Dia kira macam boleh off kan kot. Ini dia punya macam Google Voice, yang voice tu kot rasanya lah. Okey.
Itu je lah. Jadi sekarang ni kau nak pakai China ROM, China set dah tak pening dah. Google Play Store dah install, kau boleh pakai macam biasa. Jadi ini nanti aku apps yang China ni aku akan uninstall nanti. Yang sebab memang kita tak pakai pun. Ini dia punya browser ni. Satu lagi, lepas kau dah uninstall semua, okey, kalau dekat dia punya get apps ni, kalau dia minta update, engkau jangan update terus tau, update semua tau. Contoh kejap kejap aku check update dekat mana update. Software update. Dekat sini. Ni update ni. Ni dekat apps dia, kadang-kadang dia akan pop up suruh update. Kau jangan install update all ni. Kalau kau install update all, mana yang kau dah uninstall tu nanti dia install balik. Itu pun orang banyak tanya juga. Orang tanya, kenapa aku dah uninstall tapi dia masuk balik? Sebab apa? Sebab benda-benda yang dia by default dah memang ada dekat dalam phone tu, kalau kau install all atau update all, benda yang kau uninstall tu dia akan masuk balik. Ni nampak ni, Flyme ni aku dah uninstall lah, dia masuk nampak. Dia automatically dia masuk balik. Jadi kalau ada naik update, engkau jangan update all. Nanti dia akan habis, akan install. Engkau update benda yang sistem-sistem je. Benda yang kena mengena sistem, macam scanner, macam mail, kalau kau pakai mail Xiaomi punya mail, music, macam feedback, calendar, yang benda-benda yang sistem lah, benda yang tak ada kena mengena, kau jangan update all lah. Nanti dia akan masuk, dia akan masuk benda-benda yang tak sepatutnya. Okey. Jadi janganlah kau macam UC browser ni, nanti dia akan masuk, kau dah uninstall dia akan masuk yang ni, apa benda ni kita pun tak tahu. Macam TikTok China, kau dah uninstall, kau update all, nanti dia akan masuk balik. Benda ni semua dia akan masuk balik. Ni apa benda ni semua, sekali ni memang kita tak pakai pun dia akan masuk balik. Jadi kalau pakai China set, China ROM, kalau dia ada request untuk update apps, kau jangan update, tekan update all. Kau masuk dalam update tu, kau select mana satu yang kau rasa memang pakai. Okey. Ni nanti jangan takut nanti bang, kenapa saya dah uninstall tapi dia masuk balik? Sebab apa? Sebab anda tekan update all. Jadi sekarang ni aku tekan update all kan, nanti dia akan masuk lah balik yang aku dah uninstall tu. Jadi siapa-siapa yang pakai China set, itu pun kena tengok jugalah. Okey. Lain tak ada apalah, nanti aku akan buat video untuk tukar ROM, video untuk tukar global. Ni China set, tukar global Mi 12 Pro global, cara untuk tukar Mi 12 Pro global dengan cara untuk tukar ROM, custom ROM Xiaomi.eu. Okey. Lain tak ada apalah. Itu je lah. Ni baru buka ni, semalam ambil dekat Pastek. Ni beli dengan Pastek Lim sekarang dah 3,000, dalam 3,003 kot. Beli dengan Pastek Lim. Siapa yang nak beli dengan Pastek Lim, nanti aku letakkan link FB Pastek Lim dekat dalam dekat description tu lah. Okey. Assalamualaikum. Tengok tu, nampak dia install semua sekali, yang aku dah uninstall lah sebab aku tekan update all. Okey geng,
Assalamualaikum dan selamat menyambut Ramadan. Moga-moga tahun ni kita itulah, amal kita lebih lah, dapat kita dah boleh solat kan. Dah amal kita dah tak macam tahun-tahun lepas lah. Okay, kita doa yang terbaik lah dekat dunia ni kan. Dunia ni makin lama makin teruk, akhir zaman katakan kan. Okay geng, Assalamualaikum.